Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu Tingkatan 4 bersama saya, Cikgu Andy. Baik, jadi hari ni kita nak belajar penyuntingan lagi. Cuma kali ni kita akan belajar penyuntingan satu bahan saja berbanding yang sebelum ni kita belajar dua bahan. Jadi dia ada satu petikan saja, tapi dalam satu petikan tu ada banyak kesalahan. Okey, kita tengok terus soalannya. Okey, ni contoh soalannya. Petikan di bawah ini mengandungi 13 kesalahan bahasa. Jadi ada banyaklah, ada 13 dalam satu petikan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Ingat 13 je, jangan senaraikan lebih. Yang lebih daripada 13 tu tak akan dikira lah. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Okey, baik. Jadi saya besarkan dulu. Jadi sekarang ni, awak pause dulu video ni, baca petikan ni dan cari seberapa banyak kesalahan yang awak boleh jumpa. Saya ulang lagi sekali. Awak pause dulu video ni, baca dan cari seberapa banyak kesalahan yang awak boleh jumpa. Kalau dapat 13 lagi baguslah. Okey, boleh pause sekarang, baca dan cari. Okey, baiklah. Saya anggap awak dah baca dan cari. Sekarang ni kita cari sama-sama daripada satu ayat ke satu ayat. Ayat yang pertama. Bahasa merupakan medium yang penting untuk memudahkan proses komunikasi di antara masyarakat. Dalam ayat yang pertama ni ada satu kesalahan. Satu je, tak banyak. Cuba cari, jumpa tak? Baca pelan-pelan, cari. Bahasa merupakan medium yang penting untuk memudahkan proses komunikasi di antara masyarakat. Baik, kesalahannya, nombor satu ni, kesalahannya kat sini. Kesalahannya di antara. Ni kesalahan yang pertama. Kenapa di antara ni salah? Kerana di antara ni kita akan guna apabila nak menunjukkan kedudukan fizikal atau tempat. Sekarang masyarakat ni bukanlah fizikal, bukanlah tempat. Masyarakat ni dia sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi yang paling sesuai antara. Di antara salah. Yang paling sesuai ialah antara. Sebab antara ni digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat abstrak macam masyarakat. Dan selain daripada tu, antara ni juga akan digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Selesai ayat yang pertama, kita tengok ayat yang kedua. Tiap bangsa di dunia mempunyai bahasanya yang tersendiri. Jadi ada jumpa tak kesalahan? Jumpa kan? Ada satu sahaja kesalahan. Tapi jelas kesalahannya tiap ni. Yang kedua. Jadi jawapannya apa? Kalau tiap tu salah. Kalau tiap tu salah, jadi jawapan yang betul ialah tiap-tiap. Mana boleh tiap je kan? Tiap-tiap. Kalau tak suka tiap-tiap, tak suka kata majmuk, ada jawapan lain. Ada satu lagi jawapan yang diterima, iaitu setiap. Setiap. Okey, setiap bangsa di dunia mempunyai bahasanya yang tersendiri. Okey, tak ada lagi kesalahan. Ayat yang ketiga. Bahasa melambang identiti dan melahirkan nilai pembezaan dengan bangsa lain. Ada dua kesalahan saya jumpa. Awak jumpa tak? Bahasa melambang identiti. Kan salah tu. Melambang. Sepatutnya bahasa melambangkan identiti. Kesalahan imbuhan. Tak ada imbuhankan. Dan melahirkan nilai pembezaan. Yang ni pun kesalahan imbuhan juga ni. Ataupun boleh macam kesalahan ejaan pun dia juga kan. Sepatutnya perbezaan. Bukan pembezaan kan. Imbuhan per yang betul. Bukan imbuhan pem. Dengan bangsa lain. Settle. Ayat yang keempat. Kamus Dewan edisi keempat mentarifkan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi suara yang dipakai dalam satu kelompok manusia. Saya jumpa dua. Awak baca balik. Tengok. Jumpa tak dua? Cuba baca. Kamus Dewan edisi keempat. Itulah kesalahan yang pertama saya nampak. Jelas kesalahan ni. Sebab Kamus Dewan edisi keempat ni ialah
kata nama khas. Bila kata nama khas, jadi dewan ni D huruf besar, I huruf besar, K huruf besar. Macam tu. Sebab kalau dewan saja, kalau kamus saja, kata nama am baru huruf kecil. Ini kamus ni ada nama. Nama dia Kamus Dewan edisi keempat. Dia jadi kata nama khas. Jadi setiap permulaan perkataan tu dimulakan dengan huruf besar. Mentarifkan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi suara yang dipakai dalam satu kelompok manusia. Dipakai ni pun salah juga. Sebab pakai tu ialah kata tanya. Bila jumpa dengan kata tanya, dia akan rapat. Jadi dipakai tu sepatutnya dieja rapat. Kalau tempat baru jauh, macam di bandar baru jarak. Tapi kalau kata tanya rapat. Contohnya macam dipakai. Dalam arus modernisasi, okey jelas. Terus jumpa kesalahan yang ketujuh. Kita teruslah buat. Sebab yang ni jelas sangat. Kesalahan ejaan sepatutnya S ada satu sahaja. Kemahiran untuk mempengaruhi lebih daripada satu bahasa amatlah ditekankan sebagai nilai tambah kepada diri seseorang. Saya jumpa dua lagi kat situ. Kemahiran untuk mempengaruhi. Ni salah lah ni. Mana boleh mempengaruhi? Kalau bahasa bukan mempengaruh. Ini bukan orang kan. Sepatutnya menguasai lah. Kemahiran untuk menguasai. Lebih daripada satu bahasa amatlah ditekankan sebagai nilai tambah kepada diri seseorang. Nilai tambah ni pun salah. Sebab apa salah? Sebab sepatutnya nilai tambah ni dieja jarak. Tak boleh rapat. Jarak, nilai satu perkataan tambah satu perkataan. Jarak Selain bahasa Inggeris yang menjadi bahasa kedua, mendapat banyak lagi bahasa yang sesuai mempelajari. Allahuakbar. Teruk betul ayat dia. Selain bahasa Inggeris yang menjadi bahasa kedua, tu betul. Tak ada kesalahan. Mendapat banyak. Ni salah lah ni. Mendapat. Sepatutnya terdapat. Kan? Terdapat banyak lagi bahasa yang sesuai mempelajari. Mempelajari ni pun salah lah. Salah bahasa juga ni. Salah imbuhan juga ni. Sepatutnya bukan mempelajari. Sepatutnya dipelajari ni kan. Ni bukan sepatutnya dipelajari. Rapat dipelajari. Antara bahasa tersebut termasuklah bahasa Arab, bahasa Sepanyol, bahasa Jerman dan bahasa Rusia. Saya tak jumpa apa-apa kesalahan. Kita teruskan. Sememangnya terdapat berbagai kebaikan menguasai bahasa asing di masa ini. Saya jumpa dua kesalahan. Tadi kita dah cari 11, campur 2, 13. Okey, betul, cukup. Jumpa tak? Jumpa tak dua? Okey, tengok ni Sememangnya terdapat. Terdapat berbagai. Berbagai ni salah. Sepatutnya kalau berbagai dia jadi berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Ini kesalahan yang ke-12. Berbagai-bagai kebaikan menguasai bahasa asing di masa ini. Di ni salah. Sebab apa di ni salah? Sebab masa tu. Masa tu kan waktu. Bila waktu, kita akan gunakan pada. Pada ni sesuai untuk gunakan waktu. Pada juga sesuai ditunjukkan untuk sesuatu yang tetap lah. Dia merujuk kepada orang ke, objek ke. Contohnya macam orang kan. Contohnya macam wang itu ada pada ayah. Tu. Ataupun binatang boleh juga. Binatang-binatang. Sifat ganas ada pada singa. Jadi kalau di tak boleh. Di tak boleh. Jadi di ni, dia sebab di ni dia merujuk kepada tempat juga. Tapi tempat yang tetap. Tempat lah, memang betul-betul tempat lah. Tadi tempat juga tapi dia merujuk kepada orang atau objek kan. Ni kalau di ni betul-betul tempat. Tapi ni masa kan, masa kan menunjukkan waktu. Jadi lebih sesuai guna perkataan pada. Okey, itu saja PDPR kita pada hari ini. Jadi diharap pelajar dapat faham dan dapat buatlah. Dapat buat latihan ni. Buat tak perlu salin soalan, tak print pun tak apa, tak salin pun tak apa. Awak terus buat jawapan Tulislah jawapan, lepas tu
Buat sama ada dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk yang macam saya bagi tahu hari tu. Okey, itu saja PDPR kita pada hari ini. Jadi saya harap kita dapat berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menghadiri kelas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.